Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Syafiqah binti Muhammad Syahrudin. Nombor matrik saya ialah D2018-208-6023. Saya merupakan dari kumpulan E dalam subjek MTN 3013, Organisasi dan Seni Bina Komputer. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan perkakasan komputer. Seterusnya iaitu menerangkan mengenai pemasangan Windows 10. Okey, saya akan membentangkan mengenai subjek MTN 3013 iaitu Organisasi dan Seni Bina Komputer. Nama pensyarah saya ialah Profesor Madya Dr. Bibi binti Rahmatullah. Okey, pengenalan perkakasan komputer. Perkakasan komputer merujuk kepada bahagian-bahagian fizikal membentuk satu untuk komputer yang lengkap berbanding perisian. Kebanyakan perkakasan komputer tidak dapat dilihat oleh pengguna biasa. Ia merupakan sebahagian dari sistem yang terbenam. Okey, mengenai keselamatan fizikal pemasangan komputer. Mempunyai 3 iaitu sebelum, semasa dan selepas. Untuk sebelum mempunyai 5 perkara iaitu yang pertama ialah meja perlu kelihatan kemas tanpa ada peralatan komponen di atas meja tersebut. Lampu dipasang terang, senang untuk melakukan pemasangan komputer. Yang ketiga ialah peralatan yang sesuai dan selamat untuk memasang komponen-komponen komputer. Yang keempat ialah anti-static mati, ialah untuk menggalas komponen semasa membuat pemasangan peralatan komputer. Yang terakhir ialah memastikan pakaian yang sesuai. Bagi semasa pula mempunyai 3 iaitu cabut semua palang kuasa. Yang kedua ialah sangat-sangat dilarang untuk bergurau. Yang ketiga ialah susun semua komponen. Okey, bahagian selepas pula ialah mempunyai juga 3. Yang pertama ialah selepas melakukan pemasangan komputer perlulah bersihkan tangan. Yang kedua ialah komponen komputer berhati-hati dengan elektrik statik. Jangan buka plastik statik sehingga komponen hendak dipasang. Yang ketiga ialah guna alat yang sesuai seperti Phillips screwdriver dan flat nut screwdriver. Okey, langkah keselamatan untuk pemasangan perkakasan komputer iaitu mempunyai 3 di mana terdapat tidak boleh pegang wayar hidup dengan tangan. Kedua, memakai kasut getah. Yang ketiga ialah pastikan tangan sebelah berada dalam poket ketika menguji wayar hidup. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai komponen dalam komputer. Yang pertama adalah motherboard. Jenama yang saya dapati adalah iaitu jenama Asus yang berharga 130. Motherboard berfungsi sebagai sebuah papan litar bercetak PCB, iaitu motherboard adalah tulang belakang bagi sebuah laptop atau komputer atau telefon. Dan sebenarnya sebagai tulang belakang dan penghubung, tetapi motherboard mempunyai fungsi yang lain. Yang kedua adalah processor, di mana dalam komponen komputer terdapat processor yang sebagai fungsi untuk komponen control unit CU, iaitu mengkontrol segala aktiviti lalu lintas data pada komputer. Komponen yang terdapat seterusnya ialah Arithmetic Logistic Unit ALU, di mana berperanan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Yang ketiga ialah Register Unit iaitu RU, iaitu menyimpan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki ketepatan akses yang sangat tinggi. Fungsi prosesor ini adalah sebagai menentukan ketepatan performa dari sebuah komputer. Jenama yang dipilih adalah jenama Ryzen, iaitu berharga RM279. Komponen yang ketiga adalah mengenai memori atau RAM. Di dalam sebuah komputer pastinya mempunyai memori dan RAM yang sebagai berfungsi membantu penggunaan yang multitasking, iaitu pada gadget, sebagai penyimpan memori sementara, menentukan spesifikasi gadget, dapat diakses bila-bila saja dan berperanan ultra dalam permainan games. Memori RAM ini adalah jenama Kingston yang sangat terkenal dan harganya adalah RM92, iaitu mempunyai chip sebanyak 8. Yang keempat adalah case. Case ini
Jenama AVF MX400 Premium yang berharga RM59. Yang kelima adalah power suppy yang jenama Armageddon Voltron Bonds 300FX iaitu berharga RM80. Power supply ini mempunyai fungsinya iaitu perlu mengetahui komponen yang terdapat power supply iaitu terdapatnya 4 iaitu resistor, kapasitor, induktor, transistor dan diode. Saya akan menerangkan mengenai resistor. Resistor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk mengatur arus statik. Kapasitor ialah kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Induktor pula adalah koil kompasan adalah komponen elektronika pasif yang berguna untuk mengatur frekuensi dan alat penyambung. Yang keenam adalah mengenai CPU fan iaitu jenama Armageddon juga yang berharga RM25 iaitu ianya berfungsi sebagai untuk menarik panas dari CPU sistem dan komponen lain dalam elixir, menurunkan suhu CPU dan dapat meningkatkan efektif dan stability sistem. Yang ketujuh adalah DVD drive sebagai ianya fungsi untuk sebuah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk memutar dan membaca piringan CD. Kebanyakan di luar juga terdapat jenama lain seperti Panasonic, LG. Tapi ini saya ambil jenama Acer iaitu berharga RM80. Yang seterusnya yang ke-8 adalah casing fan. Casing fan ini adalah mengeluarkan panas dan menggantikannya dengan udara segar dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard dan ianya sesuai untuk menurunkan tahap suhu kepanasan pada komputer. Jenama ini adalah jenama AVF yang berharga RM35. Seterusnya komponen-komputer adalah terdapatnya network card. Network card ini adalah sangat berfungsi pada bahagian penghubung komputer ke dalam jaringan dan juga ianya fungsi address untuk menginformasikan peringkat dalam iaitu ni jenama yang sangat terkenal adalah Intel iaitu berharga RM177. Seterusnya adalah hard disk drive iaitu jenama Toshiba, jenama Jepun yang berharga RM189. Hard disk drive ni adalah sangat terkenal jenama Toshiba ini. Dan ianya sangat penting sebagai sebuah perangkat komputer sebagai besar klasifikasi satu hard disk dalam sebuah komputer dan ianya sebagai untuk CPU dalam membaca program aplikasi. Yang terakhir adalah graphic card iaitu jenama NVIDIA GeForce yang berharga RM89 iaitu ianya membolehkan komputer menghasilkan grafik dan imej dengan lebih cepat. Kad grafik menginform prosesor sendiri, GPU atau unit perprosesaan grafik. Okey, bahagian peralatan luaran komputer yang seperti yang telah diketahui iaitu yang pertama adalah monitor. Jenama terdapat pelbagai jenama di luar di pasaran sama ada jenama Asus, jenama Nokia, Apple dan sebagainya. Tapi di sini saya menunjukkan iaitu jenama Samsung 19 inci iaitu berharga RM159. Yang kedua adalah mouse iaitu logistik wireless. Di luar terdapat juga mouse yang menggunakan fungsinya sebagai Bluetooth ataupun menggunakan wireless. Di sini adalah menggunakan wireless yang berharga RM83. Dan yang terakhir adalah luaran komputer terdapatnya papan kekunci iaitu jenama Asus harga RM120. Seterusnya saya akan menunjukkan langkah pemasangan komputer. Penting adalah motherboard, kemudian prosesor ada tanda simbol. Simbol tu perlu disamakan pada motherboard. Setelah diletakkan pada pip, itu perlu dikelikkan kemas-kemas. Kemudian heat CPU fan, kuncikan keempat-empat skru tu, kemudian ambil soket, masukkan dekat pin untuk CPU fan berfungsi. Untuk RAM pula terdapat dua, boleh diletakkan dua-dua atau salah satu dan kelipkan. Kemudian
Dah siap, kita ambil motherboard sebagai SSD. Masukkan Android elok-elok. Kena bahagian panel seterusnya. Ambil back panel sebagai cover port USB. Kemudian apabila telah siap, letakkan motherboard telah siap. Kemudian skru setiap tempat. Kita ambil soket crisper dalam ini telah diberi, cuma perlu gunakan. Ambil graphic card, buka panel, buka dan klik tempat graphic card tu supaya mudah kita selaraskan nanti. Masukkan graphic card tersebut. Seterusnya, setelah siap, skru semua tempat yang menggunakan skru. Pastikan tiada yang bergerak ataupun yang lari. Kemudian power supply dimasukkan. Skrukan ke semua tempat. Pastikan ianya diskrukan dengan kemas. Kebiasaannya power supply diskrukan dari luar kes. Setelah siap, ambil semua wire simbol plug in dekat motherboard dan plug in apabila siap. Pastikan cek semula di semua tempat dan melihat adakah ianya berfungsi ataupun tidak. Okey, ini adalah mengenai Windows 10 edition punya. Terdapat 4, iaitu Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise and Windows 10 Education. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara pemasangan Windows 10. Okey, pertama sekali pergi ke Google, type download Windows 10, kemudian tekan download. So check kat file. Kemudian tekan create installation media for another PC. Lepas tu kita tekan next. Lepas tu kita tukar bahasa. Lepas tu edition Windows 10 Pro. Lepas tu artificial 64 bits. Okay, lepas tu kita tekan next. Kita gunakan USB flash drive. Dan kita tekan next. Lepas tu jika tak boleh, tekan refresh. And then check balik. Kemudian kita tekan balik pada next. Okay, dia dengar progress. Okay, USB flash drive is ready. Okay, kemudian kita tekan finish. Okay, kita tunggu sekejap untuk cek setup semua. Kemudian cek balik untuk ni. Terlebih dahulu ke semua ni semua hard drive, remover, device, CD-ROM and network. Dan tekan save and exit. Lepas tu kita tekan yes. Dan tunggu sekejap. Kemudian ni kita pilih language, check balik, dia tekan next. Kemudian tekan install now. Lepas tu jika tak ada password, kita boleh tekan skip dahulu. Dan dia tekan accept. Kemudian tekan next. Lepas tu kita tekan custom install Windows. And then check dulu. Yang mana tak berkenaan boleh delete. Okay, kita delete yang bahagian atas. Kemudian kita tekan OK. Lepas tu
Kemudian akan tunggu dalam beberapa saat. Okey, ini dalam 50%. Kemudian skip untuk bahagian ini jika tiada. Lepas pergi setting. And then use express setting. Tunggu sekejap. Okey, lepas tu tekan pada I on it. And then tekan next. Kemudian jika ada password boleh tekan ataupun guna email. Kalau tak ada boleh skip. Okey, lepas tu okey, ni boleh pilih nama sendiri ataupun boleh teruskan untuk error errors. Lepas tu letak password. Ini tekan next. Tunggu sekejap. Okey, dia dah siap. Okey, ni dah lah terakhir dan dia akan keluar Windows 10. Sekian, terima kasih.